Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladhi wakka ibadihi alladhina astafa amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita, diberi kekuatan, diberi peluang, diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menghidupkan bulan Rabiul Awal junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihabiskan kehidupan kita tuan-tuan yang mulia sebaik-baiknya dalam dakwah, ta'lim wa ta'lum, ibadah dan khidmat semata-mata untuk meredhakan Allah Subhanahu wa taala dan mencari kegembiraan, iaitu apa yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, antara perkara yang kita buat dalam Rabiul Awal yang mulia ini adalah menghidupkan dengan menceritakan tentang sirah dalam keluarga baginda, para sahabat baginda dan bercerita tentang apa yang baginda cintai, yang baginda suka, agar ia menjadi kesukaan kita, iaitu benda yang Nabi cinta itulah menjadi benda yang kita cinta. Perkara yang baginda benci itu yang menjadi perkara yang kita benci. Apa yang Nabi suka itu menjadi kesukaan kita. Apa yang Nabi tak suka, yang tu menjadi perkara yang kita tidak suka. Agar kehendak nafsu ataupun keinginan kita bertepatan dengan kehendak agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, bertepatan dengan kehendak Nabi SAW. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita, iaitu mengenai tentang anak-anak putera-puteri Rasulullah SAW. Masya-Allah. Baik tuan-tuan, ini diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagi tuan-tuan yang telah sedang mendengar audio ini ataupun live ini, mungkin tuan-tuan boleh komen di bawah sama ada suara jelas ataupun tidak. Mohon tuan-tuan komen sama jelas ataupun tidak, insya-Allah. Baik. Putera-puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para muhaddisin dan ahli sejarah sependapat bahawa Rasulullah SAW mempunyai 4 orang puteri. Rumusan penyelidikan daripada kebanyakan mereka mendapati bahawa Hazrat Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anha ialah yang sulung di kalangan mereka. Baik. Mengenai tentang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi ni 7 orang tuan-tuan. Dan daripada 7 itu 4 orang puteri, 3 orang putera. 4 orang puteri didahului dengan Hazrat Sayyidatina Zainab binti Muhammad radhiyallahu taala anha. Baik. Seterusnya. Baik. Kemudian Hazrat Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu taala anha, kemudian diikuti dengan Hazrat Sayyidatina Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha, dan kemudian barulah Hazrat Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Baik, ini mengenai tentang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perempuan, itu banati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Baik. Sebaliknya, berlaku perbezaan pandangan tentang bilangan putera Rasulullah SAW kerana mereka semua telah wafat sewaktu mereka masih kecil lagi. Tambahan pula di kalangan masyarakat Arab pada masa itu tidak ada ketelitian yang rapi dalam mencatat sejarah keluarga. Di samping itu, belum wujud pelapis-pelapis dengan para sahabat yang mencatat dan mengingat semua perkara dengan sempurna. Hasil daripada penyelidikan kebanyakan ahli sirah mendapati bahawa Rasulullah SAW mempunyai 3 orang putera, iaitu Hazrat Sayyidina Qasim bin Muhammad, Hazrat Sayyidina Abdullah bin Muhammad dan Hazrat Sayyidina Ibrahim bin Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa tuan-tuan yang mulia diceritakan di sini, iaitu perbezaan pandangan ulama dalam menyatakan tentang jumlah putera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku perbezaan pandangan ulama. Tetapi jumhur mengatakan bahawa jumlah putera Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang. Maka kalau dihimpunkan dengan puteri Nabi tadi, puteri Nabi 4, putera Nabi 3, maka keseluruhan ataupun total putera-puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 7 orang tuan-tuan, masya-Allah. 7 orang putera dan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagai yang lain juga berpandangan bahawa putera Rasulullah SAW yang keempat ialah Hazrat Tayyib dan yang kelima adalah Hazrat Tahir radhiyallahu taala anhuma. Iaitu apa berlaku tuan-tuan?
di sini dibincangkan tentang adanya putera Nabi yang lain. Maksudnya kalau pandangan yang lain mengatakan bahawa putera Nabi ini 5 orang, iaitu Hazrat Sayyidina Tayyib dan juga Hazrat Sayyidina Tahir radhiyallahu taala anhuma. Maksudnya kalau dicampur dua ini, jumlah putera dan puteri Nabi SAW ialah 9 orang. Namun ini adalah pandangan satu bahagian ataupun pandangan yang minoriti di kalangan para ahli sirah. Jumhur menyebutkan tentang putera Nabi adalah 3 orang, puteri Nabi ialah 4 orang dan keseluruhan putera-puteri Nabi adalah 7 orang. Masya Allah. Baik. Oleh itu Rasulullah SAW dikatakan mempunyai 5 orang putera. Sebagian lain pun berkata Taib dan Tahir ialah nama putera yang sama. Oleh yang demikian baginda Nabi SAW hanya mempunyai 4 orang putera. Ada pula yang berkata bahawa Taib dan Tahir ialah nama bagi Hazrat Abdullah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dikatakan hanya mempunyai 3 putera sahaja. Ini berlaku perbezaan pandangan ulama sirah dalam menyatakan tentang putera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada khilaf, iaitu semua pandangan menyebutkan tentang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 4 orang, bermula dengan Hazrat Sayyidatina Zainab, Hazrat Sayyidatina Ummu Kalsum, Hazrat Sayyidatina Ruqayyah, Hazrat Sayyidatina Ummu Kalsum dan Hazrat Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anhunna. Baik, seterusnya. Sebagian lain pula menyatakan baginda Nabi SAW mempunyai 2 orang puteri, iaitu Mutayyib dan Mutahhir. Dan mereka juga menulis bahawa Tayyib dan Mutayyib dilahirkan serentak, demikian juga Tahir dan Mutahhir dilahirkan serentak. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dikatakan mempunyai 7 orang putera. Ini perbezaan pandangan lain pula. Ada pandangan lain menyebutkan bahawa ada lagi anak Nabi yang lain dipanggil dengan nama Mutayyib dan Mutahhir. Maka kalau ditambah 2 ini tuan-tuan yang mulia, maka jumlah putera Nabi adalah 7 orang. Kalau campur dengan puteri Nabi tadi 4 orang, total menjadi berapa? 11 orang anak Nabi SAW, putera dan puteri. Ini pandangan yang minoriti di kalangan ulama sirah. Baik. Oleh sebab itu Rasulullah dikatakan mempunyai 7 orang putera, tetapi keputusan penyelidikan kebanyakan ulama sirah mendapati bahawa Rasulullah SAW hanya mempunyai 3 orang putera sahaja, seperti yang dinyatakan sebelum ini, iaitu ini jumhur. Pandangan jumhur mengatakan 3 orang sahaja lelaki. Putera Nabi hanya ada 3 orang sahaja. Baik. Kesemua putera puteri Rasulullah SAW selain daripada Ibrahim bin Muhammad radhiyallahu anhu telah dilahirkan oleh Hazrat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Di kalangan para putera, Hazrat Qasim radhiyallahu taala anhu ialah yang mula-mula sekali dilahirkan. Tetapi ada persisian sama ada Hazrat Zainab radhiyallahu taala anha dilahirkan terlebih dahulu ataupun terkemudian daripada Hazrat Qasim radhiyallahu taala anhu. Hazrat Qasim radhiyallahu taala anhu telah meninggal dunia sewaktu masih kecil. Kebanyakan ahli sirah menulis bahawa beliau meninggal dunia ketika berusia 2 tahun. Tetapi ada di kalangan ahli sirah ataupun ahli sejarah yang menyatakan bahawa Hazrat Qasim radhiyallahu taala anhu meninggal dunia ketika beliau berusia lebih daripada 2 tahun, dan ada pula di kalangan mereka yang mengatakan bahawa Hazrat Qasim radhiyallahu taala anhu meninggal dunia sebelum beliau berusia 2 tahun. Baik. Ada perbezaan pandangan menyebutkan tentang siapa anak pertama Nabi SAW. Ada pandangan yang kuat juga menyebutkan tentang anak pertama Nabi ni Hazrat Sayyidina Qasim, itu anak pertama Nabi ni lelaki. Ada pandangan yang menyebutkan anak pertama Nabi ialah wanita, iaitu Hazrat Sayyidatina Zainab. Berlaku perbezaan pandangan ulama. Sebab itu tuan-tuan kalau dengar ceramah-ceramah ataupun dengar kuliah-kuliah kajian para ulama, ada yang mengatakan bahawa untunglah Masya Allah kalau orang tu dia lahir anak pertama dia perempuan. Sebab anak Nabi SAW yang pertama dilahirkan adalah perempuan. Nabi SAW anak pertama perempuan. Setengah para masyayikh berpegang pada pandangan sedemikian. Namun ada juga pandangan menyebutkan bahawa anak pertama Nabi ialah Qasim. Sebab itu Nabi dipanggil dengan nama Abul Qasim. Jadi berlaku perbezaan pandangan ulama dalam menyatakan tentang siapa anak Nabi yang pertama. Masya Allah. Baik. Tuan-tuan, pendetilan ataupun kajian ini seteliti dibuat untuk apa? Kerana cinta mereka pada Nabi SAW. Kalau tak kerana cinta pada Nabi SAW, maka ulama sirah tidak akan buat kajian ini. Tetapi kerana cinta kepada baginda Nabi SAW hingga sedalam ini, hingga sedetail ini mereka mengkaji tentang baginda Nabi SAW. Masya Allah. Tuan-tuan, ini mereka Allah Subhanahu Wa Taala juga berlaku perbezaan pandangan dalam menyatakan umur Sayyidina Qasim. Ada yang kata selepas 2 tahun beliau wafat. Ada yang kata sebelum 2 tahun. Dan pandangan jumhur menyatakan bahawa ketika usia 2 tahun beliau wafat. Baik.
Seterusnya, putera Nabi SAW yang kedua ialah Hazrat Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang dilahirkan selepas baginda SAW menjadi Nabi. Oleh itu, beliau dinamakan juga dengan nama Tayyib dan Tahir. Seperti yang telah dinyatakan perbezaan pandangan sebelum ini. Beliau juga telah meninggal dunia sewaktu masih kecil. Sebagai ahli sejarah menulis bahawa apabila Hazrat Abdullah radhiyallahu anhu meninggal dunia, orang kafir sungguh gembira kerana keturunan Nabi Muhammad SAW telah terputus. Sebagai ahli sejarah mengatakan bahawa orang kafir berkeadaan sedemikian apabila Hazrat Qasim meninggal dunia. Oleh sebab itu surah Al-Kawthar telah diturunkan. Surah itu menjawab tanggapan orang kafir bahawa apabila keturunan Nabi Muhammad SAW telah terputus, maka dalam beberapa hari sahaja nama baginda SAW juga akan terluput daripada ingatan. Namun demikian sekarang ini telah hampir 1400 tahun. Dalam kitab ini sebut 1350 tahun. Sebab kitab ini ditulis pada waktu itu. Masih wujud mereka yang sanggup menggadai nyawa demi Nabi Muhammad SAW. Fahaman orang kafir, mereka kata kalau anak Nabi yang lelaki ni meninggal dunia, iaitu Abdullah radhiyallahu anhu, maka habislah nasab Nabi dah tak ada dan orang akan melupai Nabi SAW. Sekarang dah 1400 tahun tuan-tuan, masya-Allah. 1441, masya-Allah. Masih lagi orang ingat Nabi SAW, berindu Nabi, bahkan ada orang yang sanggup bagi nyawa untuk sambung perjuangan dakwah Nabi SAW. Masya-Allah. Baik. Putera Rasulullah SAW yang ketiga ialah Sayyidina Ibrahim bin Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Ahli sirah bersepakat mengatakan bahawa beliau telah dilahirkan di Madinah selepas hijrah pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijrah. Beliau dilahirkan oleh Hazrat Sayyidatina Ummul Mukminin Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha, Maryah binti Syam'un, Ummul Mukminin. Baik. Yang mana telah dinyatakan sebelum ini isteri Nabi SAW yang ke-12, yang mana berlaku perbezaan pandangan ulama dalam menyatakan tentang sama ada Hazrat Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah ni termasuk dalam kalangan isteri Nabi ataupun tidak. Tapi ada pandangan ulama menyebutkan beliau termasuk di kalangan isteri Nabi SAW dan melahirkan anak iaitu Hazrat Sayyidina Ibrahim bin Muhammad radhiyallahu taala anhu. Baik. Beliau merupakan anak Rasulullah yang terakhir dilahirkan. Pada hari yang ketujuh, Rasulullah telah menyembelih 2 ekor domba sebagai akikah untuknya dan telah bersedekah mengikut nilai perak yang menyamai berat rambut yang dicukur daripada kepalanya. Masya Allah. Ini merupakan sunnah tuan-tuan. Hari ketujuh kita buat akikah untuk anak kita. Anak lelaki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Masya Allah. Dan apa kita buat tuan-tuan? Kita kena cukur rambut anak kita. Amalan dalam masyarakat kita, cukur kepala. Sedangkan amalan dalam Islam ialah cukur keseluruhan rambut. Kalau rambut tu jadi basah, kita keringkan, timbang dan nilaikan dengan nilai perak ataupun emas. Dan nilai itu kita sedekahkan. Ni tuan-tuan, ni sunnah, Masya Allah. Nabi SAW buat kepada cucu Nabi mula-mula sekali, Hasan dan Husin, Masya Allah. Jadi kita niat tuan-tuan untuk amalkan. Kita banyak biasanya cukur kepala. Cukur kepala ni tuan-tuan bukan amalan sunnah. Sunnah cukur keseluruhan. Amalan masyarakat kita cukur jambul. Minta maaf, cukur jambul je. Sedangkan amalan sunnah adalah cukur kepala. Seluruhan kepala itu dicukur dan ditimbang, nilaikan dengan nilai emas ataupun perak. Masya Allah. Boleh tuan Baik, ini amalan sunnah. Dan hari ketujuh ni apa dibuat? Hari ketujuh ni kita isytihar nama. Kita isytihar nama anak kita. Sunnah, Masya Allah. Selain daripada kita cukur, kita sembelih haiwan akikah. Dan hari ketujuh ni hari sembelih tuan-tuan. Ada orang dia nak buat kenduri akikah. Dia sembelih dia sembelih kambing tu hari ke-6. Maka ini tidak menepati sunnah. Dia bukan kenduri itu. Dia adalah akikah itu, sembelih tu. Sama ada kita sembelih hari 7, kita buat jamuan hari ke-8, tak ada masalah. Yang penting sembelih tu hari ke-7, itu yang sunnahnya. Dia bukan kenduri, itu adalah sunnah. Kenduri bagi makan ni satu amalan yang baik, amalan yang sunnah. Tapi untuk kelahiran anak ni, sembelih akikah ni hari ke-7 tu yang sunnah. Kalau nak buat jamuan hari ke-8 tu terpulanglah masing-masing. Tetapi ada setengah masyarakat dia sembelih kambing tu hari ke-6 sebab nak buat jamuan hari ke-7. Ini satu perkara yang tidak tepat menepati sunnah Nabi SAW. Jadi kita nak buat satu amal kena bertepatan dengan sunnah tuan-tuan. Kalau bertentangan dengan sunnah, maka kita tidak akan dapat pahala. Baik. Seterusnya, kemudian rambut itulah diperintahkan untuk ditanam. Hazrat Abu Hain Bayat radhiyallahu anhu yang telah mencukur rambutnya. Maksudnya tidak salah kalau kepala anak tadi itu dicukur oleh seseorang yang lain. Bukan ayah. Kalau ayah cukur boleh juga.
Kalau bukan ayah yang cukur, orang lain cukur kan tak ada masalah. Kadang biasa ayah tak mahir untuk cukur kepada anak. Anak pertama pula kan, biasanya atuk yang cukur. Boleh nenek yang cukur, tak ada masalah. Dan lagi ketujuh juga tuan-tuan, kita tahnik, belah mulut anak kita, iaitu yang dibuat oleh para alim ulama. Untuk ayah tuan-tuan, hari yang pertama. Hari pertama ayah yang tahnik. Ini amalan salafun salih. Amalan Nabi SAW tuan yang kita terlepas pandang. Hari pertama ayah yang tahnik anak dia. Hari ketujuh baru para alim ulama dan orang soleh. Elakkan tuan-tuan kita minta tahnik orang-orang yang bukan orang soleh, orang yang cakap dusta, orang yang cakap suka maki hamun, mencaci dan sebagainya, orang yang cakap kata-kata kesat. Ini perkataan yang mana bahaya tuan-tuan, dia khawatiri mewarisi kepada anak tadi. Tuan-tuan, kelebihan tahnik ni antaranya adalah anak kita akan suka senyum, masya-Allah. Orang yang muka masam ni mungkin masa kecil dia tak tahnik kata ulama. Jadi tuan-tuan dia belah mulut dengan manisan, masya-Allah. Baik, ini amalan tuan-tuan, amalan sunnah. Dan kalau ditinggalkan satu perkara yang mana kata ulama tidaklah haram tapi rugi. Rugi. Baik. Rasulullah SAW telah bersabda, aku telah menamakannya sama seperti nama bapa koi ini, Ibrahim alaihissalam. Beliau telah wafat ketika berusia 16 bulan. Ketika berusia 16 bulan kan, pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 10 Hijrah. Sebagian lain menyatakan bahawa umur beliau ketika itu ialah 18 bulan. Ada kata 16 bulan, ada kata 18 bulan. Perbezaan pada ulama dalam menyatakan tempoh usia Ibrahim bin Muhammad SAW ni hidup di muka alam ni, masya-Allah. Kalau 18 bulan tu lebih kurang setahun 6 bulan lah kan. Lebih kurang setahun 6 bulan. Baik, kalau 16 bulan tadi setahun 4 bulan. Rasulullah SAW bersabda, seorang penyusu telah ditetapkan untuk Ibrahim dalam syurga. Kemudian tuan-tuan yang mulia, kita masuk puteri Nabi SAW. Puteri yang paling tua antara puteri-puteri Rasulullah SAW ialah Hazrat Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anha. Para ahli sirah menulis bertentangan dengan fakta ini sebenarnya telah silap. Kenapa? Kerana ada yang mengatakan bahawa, ada juga yang berpandangan bahawa Sayyidatina Zainab ni bukan puteri yang pertama. Maka kata sekolah hadis Rasulullah Muharisin Syekh Zakaria Kanahlawi rahimahullahu taala, kalau ada yang mengatakan demikian, pandangan itu adalah silap. Baik. Beliau telah dilahirkan selepas 5 tahun baginda Rasulullah berkahwin, iaitu ketika baginda Rasulullah berusia 30 tahun. Beliau telah membesar dalam jagaan kedua ibu bapanya, dan beliau telah dewasa. Beliau telah memeluk Islam. Kemudian beliau telah dinikahkan dengan sepupu daripada pihak ibunya yang bernama Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' ni tuan-tuan ialah anak sepupu Sayyidatina Khadijah. Dan kata ulama, keluarga Abul As bin Rabi' ni keluarga yang baik. Maka sebab itu perkahwinan Sayyidatina Zainab dengan Abul As ni menggembirakan ibunda Khadijah. Gembiranya ibunda Khadijah, kata ulama, sehingga ibunda Khadijah telah buka satu utas rantai yang dia pakai, masya-Allah, dihadiahkan kepada anaknya di hari perkahwinan anaknya, oleh kerana gembiranya dia. Kerana gembiranya dia tentang perkahwinan anaknya dengan Abul As, puteri kesayangan dia. Kita tuan-tuan ada anak perempuan, tuan-tuan mungkin tahu macam mana rasa sayang anak perempuan ni kepada anak lelaki, beza kan. Sayang ke anak perempuan ni lain, masya-Allah kan. Sebab itu kata ulama, bila kita balik daripada satu safar perjalanan, disunahkan untuk kita, kalau nak bagi hadiah, kita bagi hadiah ke anak perempuan dulu. Kalau kita balik daripada perjalanan khusus, balik keluar dakwah, balik safar, balik umrah ke apa, kita bagi hadiah ke anak perempuan dulu. Ataupun kita peluk anak perempuan dulu. Salam anak perempuan dulu, anak perempuan tu kecil lah kan. Kita peluk anak perempuan dulu, masya-Allah. Sunnah Nabi SAW tuan-tuan, kalau balik daripada dakwah, daripada safar, Nabi akan jumpa Sayyidatina Fatimah Zahra, anak perempuan dulu. Barulah jumpa isteri Nabi SAW. Baik, itu sunnah. Baik. Maka tuan-tuan yang mulia, apa berlaku? Gembiranya Sayyidatina Khadijah telah bagi seutas rantai. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya beliau telah berhijrah setelah peperangan Badar akibat daripada perbuatan jahat orang musyrikin, beliau telah cedera. Baik, ini cerita ringkas. Cerita yang detailnya tuan-tuan, kita boleh detailkan sikit, walaupun perkongsian ini adalah perkongsian ringkas untuk kita tahu anak-anak Nabi saja, tapi kita detailkan sikit.
Baik, Abul As bin Rabi' ketika Siti Zainab masuk Islam, dia tak masuk Islam lagi. Beliau tak masuk Islam lagi. Baik, kemudian apa berlaku? Pada ketika itu belum turun lagi perintah Allah Ta'ala untuk orang Islam tak boleh duduk bersama orang bukan Islam. Maksudnya suami isteri yang bukan Islam, suami Islam, isteri bukan Islam, ataupun isteri Islam, suami bukan Islam, boleh duduk sekali waktu tu. Belum turun lagi firman Allah SWT. Belum turun lagi firman Allah SWT untuk orang yang bukan Islam ni tak boleh kahwin dengan orang Islam. Belum turun lagi. Baik. Jadi tuan-tuan yang mulia, maka Siti Zainab tak hijrah bersama Nabi ke Madinah, duduk di Mekah. Bila peperangan Badar berlaku, suaminya Abul As bin Rabi' ni, yang baik ni masya-Allah, tetapi ketika itu belum Islam, maka dia duduk di pihak kufar. Dalam perang Badar, dia menentang pihak orang Islam. Maka berperang dengan Nabi SAW dan para sahabat. Tuan-tuan yang mulia, diringkaskan cerita, orang kafir kalah. Bila orang kafir kalah, mereka telah ditebus untuk jadi hamba. Dan mereka telah ditawan untuk jadi hamba. Dan orang-orang kafir di kalangan orang Quraisy telah hantar wakil untuk tebus keluarga mereka. Sayyidatina Zainab radhiyallahu ta'ala anha telah hantar wakil untuk tebus suaminya Abul As, iaitu menantu Nabi SAW. Ini keadaan yang berlaku, masya-Allah. Kisah yang sangat menyayat hati. Apa berlaku tuan-tuan yang mulia? Bila mana surat sampai kepada baginda Nabi SAW. Bila buka surat itu tuan-tuan, dalam surat itu warakah yang ditulis oleh Sayyidatina Zainab, terdapatnya seutas rantai, yang mana rantai itu milik Ibunda Khadijatul Kubra, yang dihadiahkan oleh Ibunda Khadijah kepada Sayyidatina Zainab ketika hari perkahwinannya, kerana gembiranya tentang perkahwinan anaknya tadi dengan anak sepupunya, iaitu Abul As bin Rabi'. Dibuka rantai yang dipakai, dihadiahkan kepada anaknya. Berlinangan air mata Nabi SAW keluar daripada kelopak mata Nabi. Kenapa tuan-tuan? Kerana harta Ibunda Khadijah keseluruhannya telah pun habis untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata ulama, dianggarkan kemungkinan sudah tidak ada lagi harta milik Ibunda Khadijah yang tertinggal. Habis semula dikorbankan untuk agama. Maksudnya untuk kenangan tu dah tak ada dah. Rupa-rupanya masih ada satu lagi kenangan yang disimpan oleh Sayyidatina Zainab binti Muhammad radhiyallahu ta'ala anha, iaitu seutas rantai yang dipakai oleh Ibunda Khadijah satu ketika dulu, yang mana bila dilihat oleh Nabi, Nabi menjadi sebab air mata telah keluar daripada kelopak mata Nabi SAW. Nabi telah teringatkan kenangan bersama Ibunda Khadijah yang telah mengorbankan seluruh harta untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Air mata telah membasahi pipi Nabi SAW, sehingga semua para sahabat ketika itu telah menangis melihatkan keadaan baginda Nabi SAW ketika itu. Melihatkan baginda Nabi SAW telah menangis sebegitu rupa, maka para sahabat juga telah turut menangis. Sehingga para sahabat telah berkata, "Ya Rasulullah, apa yang menyedihkan kamu, menyedihkan kami? Apa yang menyebabkan kamu sedih, kamu sebab itu yang menyedihkan dan menyebabkan hati kami. Ya Rasulullah, bebaskanlah Abul As ni, tak perlulah tebus-tebus dengan rantai. Kami semua redha, kami semua terima." Sebab sahabat tak sanggup tengok baginda Nabi SAW menitiskan air mata, sedih dan sebab teringat kenangan bersama Ibunda Khadijah, yang mana anaknya nak tebus suaminya telah menghantar surat dan juga rantai. Kan itu je harta yang ada pada ketika itu. Bukan kerana nak ambil belas kasihan, kan nak ambil tarik perhatian orang, tidak. Tetapi kerana itu je harta yang ada pada ketika itu pun dikorbankan untuk menebus suaminya. Allahu Akbar. Maka Abul As telah dibebaskan dan ada perjanjian dia kena benarkan isteri untuk berhijrah ke Madinah. Maka Sayyidatina Zainab telah dibenarkan untuk hijrah ke Madinah. Baik, dalam perjalanan tuan-tuan nak keluar daripada Madinah, kisahnya panjang, kita ringkaskan. Apa berlaku? Orang kafir telah menghalang. Akhirnya Sayyidatina Zainab telah dibaling dengan batu setengah pandangan kata, jatuh daripada unta yang ketika itu sedang mengandung. Masya Allah, darah telah keluar. Kata ulama, asbab daripada sakit itu, Allahu Akbar, telah menyebabkan Sayyidatina Zainab sakit berpanjangan hingga menjadi asbab kewafatan Sayyidatina Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Baik, seterusnya. Kesan daripada kecederaan itu terbawa-bawa akhir hayatnya, hingga ke akhir hayatnya, sehingga beliau meninggal dunia pada awal tahun ke-8 Hijrah. Suaminya telah memeluk Islam kira-kira pada tahun ke-6 ataupun tahun ke-7 Hijrah. Suaminya itu terus pergi ke Madinah lalu tinggal bersama Sayyidatina Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Beliau telah mendapat 2 orang anak daripada suaminya itu, seorang putera dan puteri. Puteranya bernama Ali, dan Ali radhiyallahu anhu telah meninggal dunia setelah mencapai umur baligh, iaitu selepas kewafatan ibunya, tetapi masih
dalam hayat Rasulullah SAW. Beliau ialah budak yang mendengar unta betina bersama Rasulullah ketika penawanan kota Mekah. Ini Fatu Mekah. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam pengetahuan kita, cucu dia Nabi SAW ni Hasan dan Husain saja. Sedangkan cucu Nabi ni ramai tuan-tuan. Ramai cucu Nabi ni sebenarnya. Dan disebutkan bahawa Ali bin Abdul As ni radhiyallahu anhuma ni adalah di antara budak kecil yang pernah bonceng belakang Nabi. Ada ulama tu di kitab 70 budak pernah bonceng belakang Nabi. Antaranya siapa tuan-tuan yang mulia? Antaranya ialah Ali bin Abdul As radhiyallahu anhuma ni. Pernah bonceng belakang Nabi waktu ketika pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, subhanallah. 70. Termasuklah Abdullah bin Abbas. Ni antara insan yang pernah bonceng belakang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma yang merupakan cucu Nabi juga daripada anak angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harisah ataupun Zaid Maula Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, masya-Allah. Baik. Putrinya pula bernama Umamah radhiyallahu taala anha. Kisah tentang dirinya banyak dapati dalam kitab-kitab hadis, juga dalam kitab-kitab fiqh. Apabila Rasulullah SAW bersujud semasa bersolah, beliau akan datang memanjat belakang Rasulullah SAW. Beliau terus hidup setelah kewafatan Rasulullah SAW. Baik, Umamah inilah tuan-tuan, yang mana merupakan cucu Nabi yang telah panjat belakang Nabi. Selama ni banyak yang kita dengar hanya Hasan dan Husain. Sebenarnya yang masyhur dalam kitab fiqh juga disebutkan yang panjat belakang Nabi waktu Nabi solat, yang kita dengar Nabi sujud, Nabi rokok tu kan, yang panjat belakang Nabi cucu Nabi ni adalah Umamah binti Abil As radhiyallahu taala anhuma, masya-Allah. Dan beliau ni tuan-tuan yang mulia, dia hidup lepas kewafatan Nabi pun masih hidup lagi, masya-Allah. Umamah binti Abil As. Baik. Setelah kewafatan Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, yang merupakan ibu saudaranya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, telah berkahwin dengan Hazrat Umamah radhiyallahu taala anha. Maksudnya boleh berkahwin dengan anak saudara isteri kita, dibenarkan. Jadi Sayyidina Ali telah, lepas wafatnya Sayyidina Fatimah Zahra ni, Sayyidina Ali telah berkahwin dengan Hazrat Sayyidina Umamah. Umamah radhiyallahu anha ni merupakan anak saudara Sayyidatina Fatimah Zahra, sebab anak kakak adik kan. Dibenarkan untuk kita kahwin dengan anak saudara isteri kita. Boleh tuan Baik. Setelah kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau telah dikahwini dengan Hazrat Sayyidina Mughirah bin Naufal radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak mendapat seorang anak pun semasa bersama Sayyidina Ali dan semasa bersama Hazrat Mughirah radhiyallahu taala anhu. Sebagian ahli sirah berpandangan bahawa semasa dengan Hazrat Mughirah, beliau mendapat seorang putera yang bernama Yahya rahimahullahu ta'ala. Ada pandangan menyebutkan waktu berkahwin dengan Hazrat Mughirah bin Naufal ni, beliau mendapat seorang anak yang bernama Yahya rahimahullah. Tetapi sebagian lain menafikan perkara itu. Maksudnya sebagian lain kata tak dapat anak pun. Baik. Dikatakan Hazrat Fatimah Zahra sendiri telah berwasiat, selepas kewafatanku kahwinilah anak saudaraku dengan Ali, iaitu Hazrat Umamah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, Hazrat Umamah radhiyallahu ta'ala anha telah wafat pada tahun 50 Hijrah. Baik. Seterusnya, puteri Rasulullah SAW yang kedua ialah Hazrat Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dilahirkan 3 tahun selepas kakaknya, iaitu kakaknya Saidatina Zainab. Ketika Rasulullah SAW berusia 33 tahun. Setengah ulama mengatakan bahawa Hazrat Ruqayyah lebih tua daripada Hazrat Zainab, tapi sebenarnya lebih muda daripada Hazrat Zainab. Yang ini yang pandangan yang menyebutkan yang disebutkan oleh Syekh Hadis oleh Rasul Marisin Syekh Zakaria Kanalawi rahimahullah tadi, bahawa kalau ada yang sebut ada yang lain lebih tua daripada Zainab, iaitu anak perempuan, maka pandangan itu telah tidak tepat, bertentangan dengan sirah. Beliau telah dikahwini oleh Utbah, anak lelaki Abu Lahab, yang merupakan bapa saudara Nabi SAW. Bila surah Al-Lahab telah diturunkan, maka Abu Lahab telah berkata kepada Utbah dan kepada seorang lagi anaknya, iaitu Utaibah, yang telah berkahwin dengan puterinya yang ketiga, iaitu Hazrat Ummu Kalsum radhiyallahu ta'ala anha, haram untuk kamu berdua berjumpa denganku selagi kamu tidak menceraikan anak-anak Muhammad. Oleh sebab itu beliau telah menceraikan isteri masing-masing. Perkahwinan mereka telah berlaku semasa mereka masih kecil dan mereka belum pun sempat bersatu. Selepas itu, sewaktu penawanan kota Mekah, suami Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha telah memeluk Islam. Tetapi beliau telah lama menceraikan isterinya sebelum pembukaan kota Mekah. Lagipun Hazrat Ruqayyah telah dikahwini dengan Hazrat Uthman radhiyallahu anhu.
Sejak berapa lama Hazrat Osman dan Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anhuma telah menyertai kedua-dua penghijrahan ke Habsyah. Kisahnya telah pun diceritakan dalam bab penghijrahan ke Habsyah. Selepas itu apabila Rasulullah SAW memberitahu mereka, saya pun akan diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, akan menjadi tempat penghijrahan saya, maka para sahabat pun telah mula berhijrah ke Madinah. Oleh sebab itulah kedua-dua suami isteri ini telah tiba di Madinah sebelum ketibaan Rasulullah SAW lagi. Selepas penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ruqayyah telah jatuh sakit ketika baginda hampir keluar untuk pergi peperangan Badar. Oleh sebab itu baginda meninggalkan Sayyidina Uthman di Madinah untuk menjaga beliau. Berita gembira tentang kemenangan orang-orang Islam di Badar telah tiba ketika para sahabat sedang pulang daripada tanah perkuburan, yakni kebumian serta Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh sebab itulah Rasulullah tidak dapat menyertai pengkebumian beliau. Disebabkan Hazrat Ruqayyah alhamdulillah. Disebabkan Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha tidak sempat pun bersatu dengan suami yang pertama, maka beliau tidak mempunyai anak dengan suami yang pertama. Walau bagaimanapun melalui pernikahan dengan Hazrat Uthman, beliau telah mendapat seorang putera yang bernama Abdullah. Abdullah telah dilahirkan di Habsyah dan terus hidup selepas kewafatan ibunya dan kemudian meninggal dunia ketika berusia 6 atau pada 4 Hijrah. Pada usia 6 tahun, iaitu pada tahun 4 Hijrah. Baik. Sebagian ahli sirah menulis bahawa beliau meninggal dunia setahun sebelum kewafatan ibunya. Selain daripada Abdullah, Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha tidak mempunyai anak lain. Puteri Rasulullah SAW yang ketiga ialah Hazrat Ummul Kulsum radhiyallahu ta'ala anha. Ahli sirah bersih pendapat tentang Hazrat Ummul Kulsum lebih tua daripada Hazrat Fatimah radhiyallahu anha atau sebaliknya. Namun kebanyakan jumhur mengatakan, kebanyakan ulama dan jumhur berpendapat bahawa Hazrat Ummul Kulsum lebih tua. Pada mulanya beliau dikahwin dengan Utaibah bin Abi Lahab. Belum pun sempat mereka bersatu, beliau telah diceraikan seperti turun surah Al-Lahab sebagaimana telah diceritakan dalam kisah Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun selepas suami Ruqayyah radhiyallahu anha telah memeluk Islam, telah diceritakan. Namun selepas itu suami Ruqayyah memeluk Islam. Sementara Hazrat Ummul Kulsum radhiyallahu anha, yakni Utaibah, setelah menceraikannya, dia telah pergi menemui Nabi SAW dengan penuh biadab. Dia menghina Nabi SAW, melemparkan pelbagai perkataan yang tidak patut terhadap Nabi SAW. Baginda SAW telah mendoakan kebinasaan untuknya. Ya Allah, hantarlah seekor daripada anjing-anjingmu untuk membinasakannya. Abu Talib yang bersama ketika itu, walaupun dia tidak memeluk Islam, tetapi dia menjadi takut apabila mendengar doa Rasulullah SAW dan berkata, kamu pasti tidak akan terlepas daripada doa buruknya itu. Ekoran daripada itu, pada satu ketika Utaibah sedang dalam perjalanan ke Syam. Bapanya Abu Lahab yang sungguh pun bermusuh menentang Nabi SAW telah berkata, aku bimbang dengan doa Muhammad. Semua orang dalam kafilah ini hendaklah mengawasi kami. Mereka telah tiba di suatu tempat persinggahan yang terdapat banyak singa. Pada waktu malam, Abu Lahab telah menghimpunkan barang-barang kafilahnya di suatu tempat dan telah membentuk himpunan barang-barang itu menjadi seperti busut kecil. Lalu dia menyuruh Utaibah tidur di atas timbunan itu dan semua ahli kafilah lain tidur di sekelilingnya. Pada waktu tengah malam, seekor singa telah datang dan mencium mulut setiap orang dan kemudian melompat ke atas timbunan itu lalu menceraikan kepala Utaibah daripada badan. Walaupun dia sempat melaung, tetapi singa itu telah menamatkan riwayatnya. Sebagian ahli sirah menulis bahawa Utaibah telah memeluk Islam dan kisah ini berlaku kepada saudaranya seorang lagi sebenarnya. Yang pasti sama ada Ruqayyah ataupun suami Ummul Kulsum radhiyallahu telah memeluk Islam dan seorang lagi telah mengalami peristiwa yang memberi pengajaran kepadanya itu. Baik. Oleh sebab itulah kita selalu diperingatkan agar tidak memusuhi ahlullah. Tidak memusuhi ahlullah. Baik, Hazrat Ummul Kulsum telah dinikahkan dengan Hazrat Uthman pada bulan Rabiul Awal pada tahun ketiga Hijrah selepas wafatnya Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah SAW bersabda, saya telah mengahwinkan Ummul Kulsum dengan Uthman melalui wahyu dari langit. Dalam setengah riwayat, kandungan hadis ini ialah berkenaan dengan kedua-dua orang ialah Hazrat Ruqayyah dan Ummul Kulsum radhiyallahu anha. Hazrat Ummul Kulsum radhiyallahu ta'ala anha tidak pun sempat bersatu dengan suami yang pertama. Melalui perkahwinan dengan Hazrat Uthman pun beliau tidak memperoleh sebarang zuriat. Beliau telah wafat pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijrah. Setelah beliau wafat, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku mempunyai 100 orang puteri dan setiap orang meninggal dunia, maka aku akan kahwinkan kesemua sekali daripada mereka seorang demi seorang dengan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Baik tuan-tuan. Ni tuan. Sebab apa saya baca dua-dua kisah terus? Sebab kedua-dua kisah ini tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, disimpulkan oleh para alim ulama, iaitu Hazrat Sayyidatina Ruqayyah dan Hazrat Sayyidatina
Ummu Kalthum. Hazrat Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu taala anha dan Hazrat Sayyidatina Ummu Kalthum ni kata ulama, mereka ni umurnya hampir-hampir sebaya. Umurnya hampir-hampir sebaya, masya-Allah. Umurnya hampir sebaya. Sayyidatina Ruqayyah dan Ummu Kalthum ni tuan-tuan, dia membesar sama-sama, masya-Allah. Umur hampir sebaya, kecantikan sama-sama cantik, masya-Allah. Tidur atas alas yang sama, mereka tidur atas jerami. Jerami yang sama kongsi. Sayyidatina Zainab tidur jerami lain, tapi Sayyidatina Ruqayyah dan Ummu Kalthum ni kongsi jerami tidur, masya-Allah. Nak cerita rapatnya dua beradik ni, masya-Allah, membesar sama-sama. Dan ketika mana Sayyidatina Zainab dikahwinkan dengan Abul As bin Rabi', maka ketika itu orang Mekah melihat bahawa anak Al-Amin, anak kekasih Allah Al-Amin, yang ketika itu usia Nabi, kata ulama, waktu dikahwinkan Sayyidatina Zainab ni, kata ulama, sebelum Nabi dapat nubuah. Baik, melihatkan anak Al-Amin ketika itu, yang mana ada lagi anak Al-Amin puteri yang cantik, masya-Allah. Maka lelaki-lelaki ataupun putera-putera di kota Mekah ini, dalam hati mereka ada keinginan untuk menjadi menantu kepada Al-Amin, masya-Allah. Baik, apa berlaku tuan-tuan, masya-Allah? Apa yang berlaku? Kemudiannya mereka ada keinginan untuk melamar. Sebelum semua orang melamar, Abu Lahab ataupun nama betulnya Abdul Uzza, yang merupakan pakcik Nabi, kemudian dia merupakan jiran Nabi. Dia pakcik Nabi, jiran Nabi, sebelah rumah Nabi betul-betul, tuan-tuan, masya-Allah, dekat dengan tempat sa'i tu. Keluar tempat sa'i tu kan, dekat situ. Jiran Nabi, pakcik Nabi, jiran Nabi. Dan kemudian dia menjadi besan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Sebab dia telah masuk Minang. Anak Nabi SAW, dua-dua. Dia ada dua orang anak, Utbah dan Utaibah, lelaki. Dia telah kahwinkan dengan Sayyidatina Ruqayyah. Sayyidatina Ruqayyah telah kahwin dengan Utbah, dan Sayyidatina Ummu Kalthum dikahwinkan dengan Utaibah. Dikahwinkan, masya-Allah. Dan dikahwinkan pada hari serentak. Dan Sayyidatina Khadijah ketika itu, kata ulama, tak gembira sebagaimana gembiranya Ibunda Khadijah pada perkahwinan Sayyidatina Zainab dengan Abil As bin Rabi'. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Sayyidatina Khadijah, kata ulama, ketika itu tidak berapa suka dengan cara isteri Abu Lahab yang mulutnya tak berapa elok. Mulut bakal mertua anak ni, mulut jahat, mulut tak elok. Urwa ni kan, Ummul Jamil nama geran dia. Ummul Jamil, mak yang cantik tapi mulut jahat. Kita tengok dalam drama-drama, kadang ada makcik yang mulut jahat ni kan. Ni mewarisi mulut jahat ni, membawang semua ni, mewarisi mulut bini Abu Lahab. Mulut menghina orang, kata orang semua tak betul, orang tak baik. Kau tahu anak dia tu, kau tahu anak dia tu, semua tak betul kan. Maka ini mewarisi mulut bini Abu Lahab, tuan-tuan, masya-Allah. Satu perkara yang sangat aib dan sangat tidak elok, masya-Allah. Mewarisi mulut bini Abu Lahab. Jadi Siti Khadijah risau sebab takut anak ni dididik dengan didikan yang baik. Ini terpengaruh dengan mak mertua dia ni, masya-Allah. Tuan-tuan, turunnya surah Al-Lahab. Bila Nabi dapat nubuah, turunnya surah Al-Lahab pula. Setelah dia menghina Nabi SAW di Jabal Sur kan, Nabi dakwah para sahabat, dia tunjuk Nabi, celaka kamu Muhammad, kerana ni kamu kumpul kami. Turun surah Al-Lahab ataupun surah Al-Masad, beritahu tentang ancaman Allah SWT kepada Abu Lahab dan isterinya. Dan isterinya juga, masya-Allah, Allah Taala ancam. Maka dia telah suruh anak dia ceraikan dengan cara yang tidak terhormat. Masya-Allah, tidak terhormat. Maka kata ulama, Utbah dan Utaibah menceraikan isterinya. Utbah menceraikan Ruqayyah dan Utaibah menceraikan Ummu Kalthum, diceraikan. Dan mereka kedua-dua anak Nabi ni tak sempat bersama, tak sempat bersatu dengan suaminya ketika itu. Ada pandangan kata kerana usianya ketika itu masih kecil lagi. Ada pandangan sebut macam tu. Sebab itu tuan-tuan, berbalik pada usia masih kecil tadi, berbalik pada kisah Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Aisyah pada usia 6 tahun, bukan satu benda yang pelik. Sebab itu satu perkara yang kebiasaan di zaman masyarakat Arab ketika itu, bukan satu benda yang pelik, tuan-tuan. Baik, setelah diceraikan, maka Nabi SAW telah nikahkan Hazrat Sayyidatina Ruqayyah dengan siapa, tuan-tuan? Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, Sahibul Jalil, orang yang memiliki sifat haya, sifat malu yang tinggi, sehingga malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Sifat yang begitu mulia, masya-Allah. Baik, tuan-tuan yang mulia, mereka telah pergi hijrah ke Habsyah. Sayyidina Osman kan hijrah ke Habsyah bersama isterinya. Dia tuntun unta isterinya itu kan, masya-Allah. Dicerita dalam riwayat, dalam Raihul Maktum pun ada sebut. Dan hasil perkahwinan ini, tuan-tuan yang mulia, telah dapat anak, iaitu Abdullah. Ini cucu Nabi seterusnya. Cucu Nabi yang seterusnya namanya Abdullah bin Utsman. Sebab tu Sayyidina Utsman digelar dengan panggilan Abu Abdullah. Abu Abdullah tu gelaran Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Umar kan Abu Hafs.
Sayyidina Abu Bakar lah As-Siddiq kan. Sayyidina Osman adalah Abu Abdullah. Kenapa? Anaknya adalah Abdullah, anak dengan Sayyidina Ruqayyah. Ini Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu, masya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan, waktu Nabi hijrah ke Madinah, mereka pun hijrah ke Madinah. Tahun kedua hijrah, waktu sahabat nak berangkat pergi ke Badar, Sayyidina Osman pun ada keinginan yang kuat nak pergi Badar ni tuan-tuan. Tetapi waktu tu Sayyidina Ruqayyah telah gering, sakit kuat, uzur ketika itu, masya-Allah. Dan Nabi SAW telah kecualikan Sayyidina Osman, dimesyuaratkan untuk duduk Madinah menemani isterinya. Walaupun tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Osman nak pergi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nak pergi Badar, semangat, keinginan kuat, jazbah dah memang 100% dah. Nak sambut takazah ni, misi ni, masya-Allah. Tetapi telah dimesyuaratkan oleh Nabi SAW untuk tidak pergi jaga isteri dia. Walaupun tak pergi, tapi nama disenaraikan dalam ahli Badar. Tuan-tuan tengok selain ahli Badar ada Sayyidina Osman. Kenapa? Kerana dia bukan tak nak pergi, dia adalah orang yang nak pergi tetapi dimesyuaratkan untuk tidak pergi. Macam tu tuan-tuan, kalau kita nak keluar dakwah kan, nak berangkat ni, masya-Allah. Memang kita nak pergi, tapi dimesyuaratkan untuk buat usaha makami di tempatan. Maka kita tak mesyuarat tadi, tak pergi keluar jalan Allah SWT atas sebab dimesyuaratkan, tapi pahala keluar jalan Allah SWT dikira dapat. Sebab kita dah niat nak pergi dah, nak berangkat dah. Sayyidina Osman radhiyallahu dah nak berangkat. Sebab tu Sayyidina Osman disenaraikan dalam senarai ahli Badar, walaupun tak pergi Badar. Kenapa? Dimesyuaratkan untuk tidak pergi. Bukan pandai-pandai sendiri buat keputusan tak nak pergi. Saya tak dapat keluar jalan Allah SWT, bukan. Tapi dimesyuaratkan oleh Nabi SAW untuk tidak pergi berangkat, masya-Allah. Pulangnya Nabi SAW dengan membawa berita gembira dengan para sahabat, menang di Badar. Ringkaskan cerita, namun baginda dapat berita yang sedih, iaitu wafatnya Sayyidina Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Baik, seterusnya tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW telah nikahkan Sayyidina Osman. Setelah itu lelaki yang tak ada iddah. Setelah wafatnya Sayyidina Ruqayyah, kata ulama tahun 3 Hijrah, telah dinikahkan dengan Sayyidina Osman, telah dinikahkan dengan Sayyidatina Ummu Kalsum radhiyallahu taala anha. Sayyidina Ummu Kalsum, apa berlaku tuan-tuan yang mulia, masya-Allah. Juga ketika mana Sayyidina Osman, ketika Nabi SAW masih hidup lagi, kata ulama, ketika Nabi SAW masih hidup lagi, Sayyidina Ummu Kalsum telah wafat, masya-Allah. Telah wafat ketika waktu Nabi masih hidup lagi. Baik, ulama mengatakan bahawa Sayyidina Osman radhiyallahu dan Sayyidina Ummu Kalsum tidak mempunyai sebarang zuriat. Maka anak cucu Nabi SAW yang keturunan Sayyidina Osman ni, daripada Sayyidina Osman ni hanyalah Abdullah sahaja. Belum tuan-tuan Baik. Utbah, suami Ruqayyah tadi, masuk Islam ketika Fatu Mekah, kata ulama. Adapun Utaibah, dia telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah doakan untuk Allah Taala turunkan tentera-tentera Allah SWT untuk selesaikan dia. Maka Abu Lahab ketika itu dengar, takut tuan-tuan. Abu Lahab dengar pun takut, sebab dia tahu doa Nabi ni makbul. Maka dalam perjalanan ke Syam, dia telah berhenti berehat di satu kawasan. Dia telah minta kafilah duduk keliling. Dia timbulkan beg-beg semua. Utaibah ni tidur kat puncak tu. Tapi apa berlaku? Akhirnya kepala dia dimakan oleh singa. Ni doa Nabi SAW, tuan-tuan, yang main-main, tuan-tuan. Sebab tu Nabi pernah sebut, ittaqu, kan, takutlah dengan da'watul mazlum, doa orang dizalimi. Janganlah tuan-tuan kita zalim orang, kita khianat orang. Doa orang dizalimi ni makbul, tak berkat hidup kita. Kalau kita ada buat salah, kita minta maaf. Kalau ada orang buat salah dengan kita belajarlah untuk maafkan. Saya cakap untuk diri saya juga. Boleh tuan-tuan Baik, insya-Allah. Sekarang kita nak bicarakan tentang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Siapa tuan-tuan? Iaitu Hazrat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, ataupun Fatimah binti Muhammad radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian tamatlah pengajian kita untuk 5 hari ini mengenai tentang isteri-isteri Nabi dan juga anak-anak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh tuan Baik. Puteri Rasulullah SAW yang keempat ialah Hazrat Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, yang ketua bagi seluruh wanita dalam syurga. Jadi anak-anak Nabi, tuan-tuan, semua wafat ketika Nabi masih hidup, kecuali Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha yang wafat
setelah kewafatan Nabi SAW. Yang awal, antara yang paling awal menyusul Nabi selepas wafatnya Nabi, Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Baik. Kebanyakan ahli sirah berpendapat bahawa beliau adalah puteri Rasulullah SAW yang paling bongsu. Beliau dilahirkan selepas setahun baginda Nabi SAW menjadi Nabi, iaitu ketika usia Nabi 41 tahun. Sebahagian mereka menilai bahawa beliau dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian baginda Nabi SAW, iaitu ketika baginda berusia 35 tahun. Dikatakan bahawa beliau telah dinamakan berdasarkan ilham ataupun wahyu yang bermakna sekat, yang terpelihara daripada neraka Jahannam. Pada tahun 2 Hijrah, sama ada bulan Muharram ataupun Safar ataupun bulan Ramadan, beliau telah dinikahkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali ni tuan-tuan merupakan sepupu Nabi, tetapi membesar kecil-kecil dekat rumah Nabi. Anak kecil yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Jadi walaupun dia sepupu Nabi, tapi dia dah macam anak Nabi jugalah, masya-Allah, sebab membesar di rumah Nabi, sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil. Ni Sayyidina Ali, tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Jadi maksudnya Sayyidina Ali mendapat tarbiyah sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Kemudian setelah 7 bulan 15 hari, beliau bersatu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pernikahan ini pun dijalankan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang perintahkan. Pernikahan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau bersama dengan Sayyidina Ali 7 bulan 15 hari. Jadi tuan-tuan, bukan satu benda yang pelik lah kalau tuan-tuan kahwin kan lambat baru jumpa orang rumah. Sebab berlaku di kalangan anak Nabi SAW. Namun seperti yang saya sebut pada pertemuan semalam, berlaku juga antara sunnah Nabi SAW, iaitu baginda Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Safiyah. Apa berlaku? Nikah bersama baru jamuan walimah. Itu juga berlaku di zaman Nabi SAW. Baik, seterusnya. Kenyataan ini membenarkan pendapat pertama, iaitu beliau dilahirkan ketika baginda Nabi SAW berusia 41 tahun. Sementara Hazrat Ali radhiyallahu anhu pula berumur 21 tahun 5 bulan ataupun 24 tahun 1,5 bulan. Baik. Di kalangan puteri-puteri Rasulullah SAW, beliaulah yang paling dikasihi oleh baginda Nabi SAW. Apabila baginda Nabi SAW hendak keluar untuk bersafar, beliaulah orang yang paling akhir ditemui oleh baginda. Dan apabila baginda SAW pulang, beliau yang pertama sekali ditemui oleh baginda Nabi SAW. Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah berniat satu ketika untuk berkahwin lagi. Namun perkahwinan itu adalah dengan anak Abu Jahal. Hazrat Fatimah radhiyallahu anha telah bersedih dan telah mengadu kepada Rasulullah SAW. Baginda SAW bersabda, Fatimah ialah sebahagian daripadaku. Sesiapa yang menyedihkannya, maka dia telah menyedihkan daku. Oleh sebab itu, Hazrat Ali radhiyallahu anhu tidak berkahwin dengan wanita lain semasa hayat beliau. Setelah kewafatan beliau, barulah Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah berkahwin dengan anak saudara beliau, iaitu Hazrat Umamah radhiyallahu anha, yang merupakan anak kepada Hazrat Sayyidatina Zainab, merupakan kakak kepada Hazrat Fatimah Zahra. Selepas 6 bulan kewafatan Nabi SAW, Hazrat Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha telah jatuh sakit. Pada suatu hari beliau berkata kepada hamba perempuannya, sekarang saya ingin mandi, sediakan air. Selepas itu beliau mandi dan kemudian memakai pakaian baru. Kemudian beliau berkata, letakkanlah katilku di bahagian tengah rumah. Lalu beliau telah berbaring di atas katil itu dengan menghadap ke arah kiblat sambil meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, lalu berkata, sekarang saya akan mati. Setelah berkata demikian, beliau pun meninggal dunia. Daripada beliaulah keturunan Rasulullah bermula dan insya-Allah akan terus berkembang hingga ke hari kiamat. Baik. Tangan Sayyidatina Fatimah Zahra, lepas beliau telah mandi, tukar pakaian baru, nak wafat ni, tangan kanan macam nak tidur, tuan. Mengiring ke kanan macam tu kan. Dada menghadap kiblat. Beliau kata, sekarang saya akan wafat. Itu keadaan kewafatan Ibunda Fatimah, masya-Allah. Sayyidatina Fatimah Zahra, masya-Allah. Kewafatan yang dahsyat, tuan. Baik. Daripada keturunan beliau lah lahirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, yang menyambung zuriat Nabi SAW, para habaib kan. Lahir daripada keturunan beliau, masya-Allah. Sedangkan anak-anak yang lain, kata ulama, wafat pada usia yang awal. Anak-anak lelaki cucu-cucu Nabi yang lain wafat pada usia yang awal. Itu berlaku pandangan ulama menyebutkan sedemikian. Baik. Dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin ni, tuan-tuan yang mulia, membawa jalan perjuangan Nabi SAW. Jalan-jalan jamal. Jalan perjuangan, jalan jihad, dibawa oleh Sayyidina Husin radhiyallahu anhu.
Manakala jalan Jamal, jalan yang kasih sayang, lemah lembut ni dibawa oleh Sayyidina, keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Masya-Allah. Ni tuan-tuan. Jalan Jalal dan jalan Jamal, masya-Allah. Para habaib di Yaman kebanyakannya keturunan Sayyidina Husain, masya-Allah. Para masyayikh ulama-ulama di India kebanyakannya keturunan Sayyidina Hasan. Begitu juga di Maghribi, di Morocco. Ulama-ulama di Morocco ni kebanyakan ni keturunan Sayyidina Hasan, masya-Allah. Baik, seterusnya. Beliau mendapat 6 orang anak. Jadi tuan-tuan, sekarang ni berapa orang cucu Nabi? Yang kita tahulah. Tadi Sayyidina Zainab, Ali bin Abil As dan Umamah binti Abil As. Kemudian Sayyidina Osman, anak daripada Sayyidina Ruqayyah, Abdullah bin Osman. Okey, sekarang ni anak Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali 6 orang. Jadi total semua 9 orang cucu Nabi kan? Betul tak? Baik, yang kita tahu sekarang ni lah. 3 orang putera dan 3 orang puteri. 3 orang putera adalah Sayyidina Hasan, dilahirkan pada tahun kedua perkahwinan mereka. Kemudian Sayyidina Husain dilahirkan pada tahun ketiga perkahwinan mereka, iaitu pada tahun keempat Hijrah. Selepas itu Hazrat Hasan radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal dunia ketika masih kecil lagi. Baik. Ini tuan-tuan yang mulia, putera-puteri Sayyidatina Fatimah Zahra. Tapi yang kita tahu cuma Sayyidina Hasan dan Husain je. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian sirah ini tuan-tuan yang mulia, dalam bulan Rabiul Awal tahun ni perubahan berlaku dalam diri kita. Kita bertambah kenal tentang Nabi dan keluarga Nabi. Jadi sekarang kita tahu cucu Nabi ada 9 orang, masya-Allah. Kalau tak kita tahu 2 je, Hasan dan Husain je. Dan kita hanya tahu anak Sayyidatina Fatimah Zahra 2 orang je, iaitu Hasan dan Husain. Sekarang kita tahu yang lelaki ada 3, yang perempuan ada 3. Yang lelaki 3 siapa tuan-tuan? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan lahir dulu, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Sayyidina Muhsan. Baik. Ada juga menyebutkan Muhsin. Antara puteri-puteri pula, salah seorang daripada mereka ialah Hazrat Ruqayyah binti Ali radhiyallahu ta'ala yang meninggal dunia ketika masih kecil. Setengah ahli sirah tidak menulis tentang beliau. Puteri kedua ialah Hazrat Ummu Kalsum binti Ali radhiyallahu ta'ala. Ambil nama seperti nama anak Nabi SAW, masya-Allah. Ini perkara biasa di kalangan masyarakat Arab, nama sama ni biasa tuan-tuan. Kemudian beliau telah berkahwin untuk kali pertama dengan Hazrat Sayyidina Umar Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menjadi isteri kepada Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Ali menjadi isteri kepada Sayyidina Umar. Baik. Maksudnya Sayyidina Umar juga menjadi menantu kepada Sayyidina Ali, masya-Allah. Baik. Semasa bersamanya beliau mendapat seorang putera bernama Zaid. Putera bernama Zaid. Yang ini cicit Nabi SAW. Zaid binti Umar. Zaid binti Umar, anak daripada Ummu Kalsum, Ummu Kalsum binti Ali. Masya-Allah. Baik. Dan seorang puteri bernama Ruqayyah. Ruqayyah binti Umar. Ruqayyah. Baik. Radhiyallahu ta'ala anha. Setelah kewafatan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ummu Kalsum radhiyallahu ta'ala telah dinikahkan dengan Hazrat Aun bin Ja'far. Hazrat Aun bin Ja'far radhiyallahu anhu. Semasa bersamanya beliau tidak mendapat seorang anak pun. Selepas Hazrat Aun meninggal dunia, beliau telah berkahwin dengan adik lelaki Hazrat Aun, iaitu Hazrat Muhammad bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Semasa bersama beliau telah melahirkan seorang puteri yang kemudian telah meninggal dunia ketika masih kecil. Setelah Hazrat Muhammad bin Ja'far, ini adik Hazrat Aun meninggal dunia, Hazrat Ummu Kalsum telah dinikahkan dengan adik Hazrat Aun bin Ja'far yang lain, iaitu Hazrat Abdullah bin Ja'far. Semasa bersama Hazrat Abdullah bin Ja'far, beliau tidak mendapat seorang anak. Dalam tempoh masa pernikahan dengan Hazrat Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ummu Kalsum radhiyallahu ta'ala anha telah meninggal dunia, dan pada hari yang sama Hazrat Zaid juga telah meninggal dunia. Jenazah kedua-dua mereka telah dibawa serentak ke tempat pengkebumian. Tiada silsilah keturunan daripada beliau. Baik. Hazrat Abdullah, Aun dan Muhammad ialah 3 beradik yang merupakan anak Ja'far At-Tayyar, masya-Allah. Baik. Hazrat Aun bin Ja'far, Hazrat Muhammad bin Ja'far, Hazrat Abdullah bin Ja'far ni 3 merupakan siapa tuan-tuan? Sepupu mereka. Merupakan sepupu mereka.
Hazrat Aun, Hazrat Muhammad dan Hazrat Abdullah bin Ja'far merupakan anak Ja'far At-Tayyar. Merupakan anak Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan pakcik sepupu. Macam mana sebut pakcik sepupu. Sebab Hazrat Aun, Hazrat Muhammad dan Hazrat Abdullah bin Ja'far merupakan anak kepada Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar ni abang Sayyidina Ali. Sedangkan Hazrat Sayyidatina Ummu Kalsum ni yang mula-mula kahwin dengan Sayyidina Umar ni merupakan anak Sayyidina Ali. Merupakan anak Sayyidina Ali. Jadi dia kahwin dengan sepupu lah, bukan pakcik sepupu, sepupu lah. Sebab dia anak kepada Sayyidina Ali kan. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Puteri Hazrat Fatimah yang ketiga ialah Hazrat Zainab. Maksudnya dia memang ambil nama kakak dia, masya-Allah. Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Cuma bermula dengan Ruqayyah, Ummu Kalsum baru Zainab, masya-Allah. Ajib, masya-Allah. Yang telah nikahkan dengan Hazrat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu, kahwin dengan sepupu dia. Mereka mendapat 2 orang putera, iaitu Abdullah dan juga Aun. Letak anak sama dengan nama bapa, Abdullah bin Ja'far, dan nama abang ayah dia iaitu Aun bin Abdullah bin Ja'far. Kan abang ayah dia nama Aun bin Ja'far kan, masya-Allah. Baik. Dalam tempoh masa pernikahannya dengan Hazrat Abdullah, Hazrat Zainab radhiyallahu anha telah meninggal dunia. Dalam tempoh masa pernikahannya, maksudnya dalam hayat Abdullah masih hidup lagi ni, Hazrat Zainab meninggal dunia. Selepas kematiannya, Hazrat Ja'far radhiyallahu anhu telah berkahwin dengan kakak Hazrat Zainab, iaitu Hazrat Ummu Kalsum. Jadi sambung kisah tadi balik. Kesemua anak Hazrat Ali radhiyallahu anhu ini hasil pernikahan beliau dengan Hazrat Fatimah radhiyallahu taala anha. Di samping itu, Hazrat Ali juga mempunyai beberapa orang anak lain hasil daripada pernikahan dengan beberapa orang isteri selepas kewafatan Hazrat Fatimah Az-Zahra. Ahli Islam menulis bahawa Hazrat Ali mempunyai 32 orang anak terdiri daripada 16 orang putera dan 16 orang puteri. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra 6 orang anak, 3 lelaki, 3 perempuan. Maksudnya kalau total cucu Nabi ni 9 orang, masya-Allah. Total cucu Nabi 9 orang. Dengan Sayyidina Zainab 2 orang anak, daripada Sayyidina Zainab anak Nabi 2 orang cucu Nabi dapat. Hazrat Ali bin Abil As dan Hazrat Umamah binti Abil As. Dengan Sayyidina Osman, iaitu dengan Ruqayyah radhiyallahu anha, dapat seorang cucu iaitu Abdullah bin Osman. Dengan Sayyidina Ali, dengan perkahwinan Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra, dapat 6 orang anak. Tapi total lepas wafatnya Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali kahwin dengan wanita-wanita lain, masya-Allah, dapat anak total 32 orang. 32 orang, 16 lelaki, 16 perempuan. Sementara itu, Hazrat Imam Hasan radhiyallahu taala anhu pula mempunyai 15 orang putera dan 8 orang puteri. Sayyidina Hasan pula dapat 8 orang putera, 8 orang puteri. Sayyidina Husain radhiyallahu pula mendapat 6 orang putera dan 3 orang puteri, masya-Allah. Radhiyallahu anhum wa radahum ajma'in wa ja'alna bihadihim muttabi'in, wallahu alam wa ilmuhu atam. Semoga Allah Ta'ala redha dan meredhakan mereka semua, dan semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai pengikut kepada petunjuk mereka. Allah SWT lebih mengetahui tentang ilmu yang sempurna, masya-Allah. Baik. Ini tentang karangan yang dikarang oleh Hazrat Syekhul Hadis Raisul Muhaddisin Muhammad Zakaria Syarampuri rahimahullahu taala, dan menjelaskan secara ringkas tentang anak-anak Nabi SAW, putera-puteri Nabi SAW dan cucu-cucu Nabi SAW. Baik. Tonton, kita ulang kaji sikit sebelum kita tutup majlis kita, masya-Allah. Sebab kita dah tamat ni. 5 hari dah kita adakan kelas pengajian ni, masya-Allah. Sepatutnya pagi tadi, tapi pagi tadi saya ada mesyuarat dakwah, ada safa syura pagi tadi ke tempat saya di sini, masya-Allah. Kita ada mesyuarat dakwah, maka saya tunda petang. Tapi petang tu pun ada program tadi, kita mula lewat sikit. Baik, kita buat kesimpulan tuan-tuan tentang pengajian kita, supaya tuan-tuan kurang-kurang kita tahu nama-nama isteri Nabi, anak-anak Nabi kan, cucu-cucu Nabi SAW. Kita tahu, mudah-mudahan. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah sama-sama kita ulang kaji. Boleh insyaAllah. Baik. Tentang isteri-isteri Nabi SAW. Ini membuktikan kita cinta Nabi. Untuk kita kenal Nabi ni, supaya kita cinta pada Nabi. Supaya Rabiul Awal kali ini lebih berbeza daripada Rabiul Awal yang lain, masya-Allah. Boleh tuan, kita sama-sama ulang kaji. Isteri Nabi SAW ada 12 orang. Sama-sama kita pelan-pelan. Pertama, Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Ibunda Sa'udah binti Zam'ah. Yang ketiga, Ibunda Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anha. Yang keempat, Ibunda Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anha.
Yang kelima, siapa tuan-tuan? Ibunda Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Yang keenam, ibunda Ummu Salamah ataupun namanya Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Yang ketujuh, siapa tuan-tuan? Sayyidati Ummul Mukminin, ibunda kita Sayyidatina Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Yang ke-8, ibunda kita Sayyidatina Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirar radhiyallahu taala anha. Yang ke-9, siapa tuan-tuan? Sayyidatina siapa dia? Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Yang ke-10, Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Yang ke-11, Sayyidatina Maimunah binti Haris radhiyallahu. Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah ataupun Sayyidatina Maryah binti Syam'un ataupun namanya juga gelarannya Ummu Ibrahim radhiyallahu taala anha. Daripada 12 orang isteri Nabi sallam, Nabi dapat anak daripada 2 orang isteri, iaitu Sayyidatina Khadijah 6 orang anak dan Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah seorang anak. 6 orang anak Sayyidatina Khadijah siapa dia tuan-tuan? Masya-Allah, iaitu Sayyidatina Zainab, Sayyidina 6 orang tadi siapa tuan-tuan? 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. Kita sebut yang perempuan dulu. Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Ummu. Kalau 6 orang anak Nabi sallam daripada Sayyidatina Khadijah, 4 orang perempuan, 2 orang lelaki, kan? 4 orang tu siapa? Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidatina Ummu Kalsum, Sayyidatina Fatimahuz Zahra. 2 orang lelaki daripada anak Sayyidatina Khadijah siapa dia? Iaitu Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad. Daripada Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah, Nabi dapat seorang anak iaitu Ibrahim bin Muhammad. Jadi total anak Nabi 7 orang. Kita simpulkan semua, iaitu Sayyidatina Zainab, Sayyidina Qasim, Sayyidatina Sayyidatina Ummu Kalsum, Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidatina Ummu Kalsum, Sayyidina Abdullah, Sayyidatina Fatimahuz Zahra dan Sayyidina Ibrahim. Itu ikut turutanlah. Baik. Daripada 7 tuan-tuan bila yang Nabi dapat cucu dengan siapa? Dengan Sayyidatina Zainab 2 orang, iaitu Sayyidina Ali bin Abil As dan Sayyidatina Umamah binti Abil As. 2 orang, kan. Seterusnya cucu Nabi yang ketiga daripada anak perkahwinan Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ruqayyah, dapat Abdullah bin Uthman radhiyallahu taala anhu. Seterusnya 6 orang anak Nabi, 6 orang cucu Nabi lagi dapat daripada siapa? Daripada keturunan Sayyidina Fatimahuz Zahra, 6 orang. 3 lelaki, 3 perempuan. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kan? Sayyidina Muhsin ataupun Muhsan radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidatina siapa dia? Ruqayyah, Sayyidatina Ummu Kalsum dan Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anha. Ini semua tuan-tuan yang mulia merupakan cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, yang disebutkan, kan. Mengenai tentang cicit-cicit Nabi tadi dah disebutkan bahawa Sayyidina Hasan ada 18 orang anak, kan. Sayyidina Husain ada berapa? 6 orang lelaki, 3 orang perempuan anak, masya-Allah. Ini yang melahirkan zuriat keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terima kita semua tuan-tuan. Sebelum kita tutup, kita nak tengok gambar makam cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak Nabi dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok gambar ni, inilah makam Sayyidina Fatimahuz Zahra. Di situlah disemadikan juga cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan, dan juga ada menyebutkan tentang kepala Sayyidina Husain disemadikan di situ. Boleh tuan-tuan, masya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan, sebelum kita tutup sikit lagi, ini makam anak-anak perempuan Nabi SAW. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Ummu Kalsum dan juga Sayyidatina Ruqayyah. Boleh tuan-tuan, masya-Allah. Ini makam anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan. Baik, seterusnya ini makam isteri Nabi. Telah kita tunjukkan pada pertemuan yang lalu. Boleh tuan-tuan. Dan yang terakhir ialah makam anak Nabi SAW. Yang terakhir siapa dia? Sayyidina Ibrahim bin Muhammad. Ini makam Sayyidina Ibrahim, anak Nabi yang terakhir.
Boleh tuan adapun Qasim telah kita tunjukkan pada teman yang lalu, makamnya di sisi makam ibundanya, iaitu Sayyidatina Khadijah. Okey tuan ini makam Qasim di sisi ibundanya Sayyidatina Khadijah. Boleh tuan baik insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf sebenarnya bagi perkongsian terkasar bahasa tersilakan dalam jurubicara. Minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan perkongsian sedikit ini menjadi jariah untuk kita di akhirat. Mudah-mudahan bertambah cinta kita pada Nabi SAW, bertambah cinta kita pada Allah SWT, pada Nabi SAW, pada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan bertambah cinta kita pada apa-apa yang Nabi cintai, supaya ia menjadi kecintaan kepada kita, dan mudah-mudahan ianya menjadi asbab Nabi cinta pada kita, Allah cinta pada kita, dan seluruh orang soleh, para sahabat juga mencintai kita, menjadi asbab kita mendapat syafaat Nabi di akhirat, dan menjadi asbab kita dapat bersama Nabi di akhirat di syurga nanti. Mudah-mudahan Allah terima kita semua. Wallahu a'lam wa ilmu tuan-tuan petang Jumaat doa sangat makbul. Sama-sama kita berdoa. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya arhamul masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa 'alaika mustata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana warina wa ahli qaryatina wa li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampunlah dosa-dosa kami, dosa kecil, dosa besar kami. Dosa kami lakukan di depan belakang manusia ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa akal, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki kami, dosa diri kami, dosa jiwa kami ya Allah. Yang mana semua anggota ini akan jadi saksi di akhirat. Kau ampunlah ya Allah dengan berkat petang Jumaat yang mulia ya Allah. Ya Allah dengan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kami semua tahu ya Allah fadilat selawat ini begitu besar, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, dan hari Jumaat ini pula hari Jumaat dalam bulan Rabiul Awal. Engkau terimalah ya Allah salawat dan salam kami ya Allah menjadi asbab penerimaan kami di akhirat. Ya Allah tukarlah segala keburukan kami kepada kebaikan, tukarlah akhlak buruk kami kepada akhlak yang baik, sifat-sifat buruk kami kepada sifat-sifat yang baik. Bimbinglah kami ke jalan yang Kau ridai. Kami telah jauh daripada zaman Nabi 1400 tahun ya Allah. Nabi kami telah wafat, namun perasaan kami tetap cinta pada Nabi. Sebab cinta pada Nabi lah kami belajar sirah Nabi ya Allah, untuk kami kenal Nabi kami agar kami dapat mencintai Nabi kami, keluarga Nabi kami, sahabat Nabi kami, dan kami belajar untuk mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi kami. Jadi kalau apa-apa kesukaan Nabi itu kesukaan kami, apa-apa yang Nabi benci itulah perkara yang kami benci, perkara yang Nabi perintahkan yang itu kami buat, perkara yang Nabi perintahkan tinggalkan yang itu kami tinggalkan. Terimalah kami ya Allah. Ya Allah yang kami minta apa-apa saja Nabi minta kebaikan untuk kami, yang itu kami minta apa-apa Nabi minta jauhkan daripada kami, itu kami minta. Kau Maha mendengar terima doa kami. Hilangkanlah segala penyakit, wabak, segala malapetaka, bencana yang menimpa alam ini, menimpa diri kami, keluarga kami, jauhkan daripada kami musibah ya Allah. Lindungkanlah kami dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikanlah kami di akhirat dapat mendapat syafaat Nabi, di kubur bila ditanya siapa Nabi kami boleh jawab Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami harap kami dapat minum telapak tangan Nabi Telaga Kausar ya Allah. Terimalah kami ya Allah, kami nak dakap Nabi, kami nak kujut tangan Nabi, kami nak ucap terima kasih kepada Nabi kerana Nabi telah korban untuk kami hingga kami kenal Engkau ya Allah, kami telah kenal Islam ya Allah. Ya Allah terimalah kami di akhirat nanti ya Allah, terimalah kami di dunia ini dan di akhirat ya Allah. Dan begitu juga orang tua yang telah mendoakan kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, masyayikh kami, ulama-ulama kami, guru-guru kami yang telah mendidik kami ya Allah. Terimalah mereka semua dan terimalah seluruh umat ini ya Allah. Dan terimalah ya Allah yang jauh pada agama, dekatkan kepada agama ya Allah, yang telah lama ya Allah tak kembali kepada kerja agama, kembalikan mereka ya Allah. Ya Allah majukan dan bantulah usaha dakwah seluruh dunia ya Allah. Hancurlah batil dan maksiat yang dalam diri kami, syirik yang dalam diri kami dan dalam diri umat ini ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafatul majlis dan surah As sehingga bertemu lagi tuan-tuan yang mulia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.